السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Masih Tuan Haji Musi Majlis. Nama? Zulkifli. Masya Allah. Tuan Haji Zulkifli. Kifli. Kifli saja. Oh, okey, Kifli saja. Sosial yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Surau Al-Azim dan seluruh barisan Arjatan Kuasa. Sosial yang saya segani, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan para asatidah, Tuan Guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, juga tak lupa juga yang menjemput saya, Tuan Haji Thani. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam yang penuh keberkatan ini, malam ni kita dah masuk 3 Sya'ban. 3 Sya'ban malam ni. Dah hampir sangat kita dengan Ramadan, dah kurang sebulan untuk menyambut Ramadan. Mari sama kita doa, mudah-mudahan Allah kekalkan semangat kita dalam bulan ini dan bulan yang akan datang dengan nikmat iman, Islam dan kesihatan tubuh badan. Dan paling utamanya kita nak sehat dalam melaksanakan ibadat pada bulan Ramadan, merupakan pesta ibadah bagi umat Islam. Pelbagai ganjaran dan tawaran yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dikasihi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Malam ni saya nak bawa pengajaran Al-Isra' wal Mi'raj. Biasa kita dengar dia punya perjalanan Isra' dan Mi'raj, tapi mungkin saya akan cerita sikit. Tapi yang paling utama dalam poin saya ni ada 7 perkara yang saya nak bincang pada malam ni. Kalau sempat kita sentuh semua, kalau tak sempat kita sentuh beberapa yang penting insya-Allah. Al-Isra' wal Mi'raj, 2 perjalanan yang berlaku pada satu malam. Dia banyak perbahasan ulama berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Ada yang mengatakan Isra' berlaku pada masa yang lain, Mi'raj pada masa yang lain. Tapi yang lebih tepat ianya berlaku pada satu malam ataupun pada malam yang sama. Dan kadar waktunya dibahaskan juga oleh ulama dan para pengkaji sains tentang kadar waktu. Ada yang mengatakan satu malam, ada yang mengatakan sebahagian daripada malam, dan ada yang mengatakan berlakunya Isra' dan Mi'raj itu di bumi Mekah sahaja tanpa Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan yang pergi menghadap Allah Ta'ala itu roh dan jasad. Ada yang mengatakan roh tanpa jasad, dan ada yang mengatakan jasad tanpa roh. Ni tak betul ya. Kalau jasad tanpa roh, macam mana kan? Tak boleh. Jadi ada banyak perbahasan. Kalau nak bahas yang ni, biasa saya punya kuliah masa belajar di Universiti Muqtah. Alhamdulillah Tuan Haji Kifli sebut Muqtah tu betul.
Selalunya orang sebut universiti mut'ah. Mut'ah ni nikah kontrak. Universiti mut'ah. Masa belajar dulu, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, satu kelas 2 jam, 4 kelas. Baru selesai Isra' dan Mi'raj. Kalau nak cerita habis malam ni, 8 jam lagi kita. Tapi kita sentuh, saya akan sentuh dia punya ibrah, pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Tapi kita sentuh sikit. Isra' dan Mi'raj dua perjalanan berbeza. Al-Isra' perjalanan bumi. Al-Isra' perjalanan bumi. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak perjalanannya baru ni dalam khutbah Jumaat. Sini dia Jumaat ke? Oh dah, sebab tengok mimbar PKP tu kan. Dalam khutbah disebut lebih kurang 1,700 km. Itu jauh tu. Saya rasa daripada Perlis ke Johor tak sampai 1,700. 1,700 km. Kalau kita nak sampai dalam masa 10 jam, mesti kena bawa tanpa henti 170 km per jam. Atau sejam. Barulah boleh sampai. 10 jam. Jauh. Itu dipanggil perjalanan Al-Isra'. Perjalanan Al-Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tempatnya atas pada langit ketujuh. Langit ketujuh atasnya Sidratul Muntaha. Orang kata langit ke-8 lah. Macam tu atas. Jaraknya perjalanan kalau nak berjalan kaki jaraknya lebih kurang 300 tahun berjalan kaki nak sampai. Jauh. Dua perjalanan. Mi'raj ni maksudnya menaiki tangga. Istilahnya Mi'raj ni, Arajah ni tangga. Tapi bukan maknanya Nabi naik tangga kan. Tapi Nabi naik tanpa burak. Burak ni hanya perjalanan bumi. Baik, kita cerita sikit tentang bila berlakunya, bilakah masa ataupun berapakah lama masanya berlaku. Biasa dulu dengar kuliah Isra' dan Mi'raj, ianya berlaku satu malam. Tapi kalau daripada segi perbahasan bahasa, kalau dalam surah Al-Isra' Allah kata, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maksudnya Allah yang memperjalankan hamba-Nya laylan. Laylan ni maknanya apa? Malam. Laylan majnun, malam yang menggilakan. Laylan ni maksudnya malam. Tapi kena faham bahasa Arab ni dia laylan pun bukan maksud laylan, dia maksudnya malam, tapi dia ada kiraan masa dia. Dalam surah Al-Qadr Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau lailatul qadr ni ada ta marbutah, beza dengan lailan tak ada ta marbutah. Lailatul qadr ni ada ta marbutah, tak kira lah bari lailatun ke lailatan ke lailatin ke sama, yang penting ta marbutah. Dalam surah Al-Isra' perkataannya lailun, tak ada ta marbutah. Perkataan dalam surah Al-Qadr ada ta marbutah, lailatun. Apa beza lailun dengan lailatun? Dalam surah Al-Isra' Allah sebut lailun, dalam surah Al-Qadr Allah sebut lailatun. Allah ulang banyak kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dia kali lailatun. Apa makna lailatun? Baik, saya nak pergi pada surah Al-Qadr dulu. Ni pun kita nak menyambut Ramadan ni ada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Wa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allah kurniakan pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang ganjarannya lebih ganjarannya Allah beri seperti 1000 bulan beribadat. Allah sebut lailatun khairum min alfi syahr.
juga ada ta marbutah. Apa beza dalam bahasa Arab ada ta marbutah dan tak ada ta marbutah ni? Tahu ta marbutah kan? Lailatun tu bunyi sambung bunyi tun, mati bunyi ha. Lailatun lailah. Kalau yang tak ada ta marbutah lailun tu. Yang tak ada ta marbutah, ta simpul belakang kan. Ada beza makna. Kalau dalam lailatun ni malam Lailatul Qadar ni bila berlaku? Okeylah malam 27. Itu ramai ulama kata malam 27. Tapi yang sebenarnya kita pulun pada setiap malam. Mula daripada malam 21 sampai malam yang akhir, 10 malam akhir. Walaupun ada spot beberapa hari, hari ganjil dan sebagainya. Tapi nak cerita, andai kata berlaku Lailatul Qadar pada 10 malam akhir tu, bilakah masanya? Saya ingat dulu masa kecil-kecil. Arwah opah saya. Saya rapat dengan opah saya. Kawan gaduh saya dengan opah saya. Opah saya meninggal tahun 2014. Opah saya meninggal 2 minggu lepas tu saya dapat panggilan Jabatan Agama Islam Perak. Dapat jahit lah. Bertugas di masjid hospital setahun. Lepas tu masjid Azlan Shah. Sama dengan Ustaz Muhsin lah. Ustaz Muhsin kira imam saya lah tu. Sebab dia juga saya sampai kemari. Dia jemput saya kemari, alhamdulillah. Saya ingat arwah opah ni. Dia kata, dia panggil saya adik. Dek, malam ni malam Lailatul Qadar. Okey. Jadi nak buat apa pak? Kita bangun malam ni, malam 27. Biasa dulu mengaji tahun 90-an dulu, arwah opah saya mengaji dulu menesah 2 tingkat. Panggil menesah, sini tak tahu panggil apa. Kami dulu panggil menesah. Ngaji kat menesah, ustaz mengajar seorang je. Seorang tu lah mengajar sebulan sekali. Saya ngikut. Ngaji lepas Zohor, pukul 2.30. Semua kaum ibu, kaum ayah tak mengaji. Kaum ibu dulu. Saya suka ngekor opah saya. Sebab saya suka ada seorang opah tu, dia masak cucur tepung adabi sedap. Saya memang gemar dia tahu. Kalau saya datang mesti nak cucur. Kadang saya cakap, nak cucur tu. Opah tak bagi, dia suruh beradab. So jangan nak minta-minta. Orang bagi kita ambil. Lala saya geram, opah. Dia kata, opah nak cucur tu boleh? Minta terus. Kamu suka ke saya? Suka. Dulu di kampung. Jadi ustaz tu seorang tu je. Datang sebulan sekali. Nak tanya soalan, tunggu bulan depan. Kita setiap malam ada kuliah sini kan? Setiap malam ada kuliah. Tu pun orang tak datang juga kan? Tapi cerita dulu memang kuliah terhad. Dan kadang-kadang cerita yang sampai tu dia satu orang ustaz, kadang-kadang ustaz lain tak cerita. Dulu masa malam Lailatul Qadar saya ingat opah saya kata, malam ni Lailatul Qadar. Apa jadi apa? Ustaz tu kata air jadi keras, ingat? Air keras. Air beku. Oh ya apa? Ya. Macam mana nak tahu? Tak ada orang dulu kalau tidur rendam air. Okey lepas saya rendam tangan dalam baldi tidur. Saya punya nak tahu. Tak tahu zaman ibu ayah sekalian. Ingat tak peristiwa tu? Yang kecil-kecil ni tak ada. Saya rendam tangan dalam air. Saya tak tidur malam tu. Saya nak tengok air tu keras tak keras. Lalu 2.30 opah kejut. Kata jom semayang. Wah air tak keras. Tak keras air. Pelik juga. Ustaz tu kata keras air tu. Sebab dia ada detik pada waktu malam kan. Orang kata tak apa. Pergi buka dekat bilik air. Kok payung air tu tak keluar. Buka-buka. Laju je air opah tak keras pun. Opah pun dah pening dah. Macam mana? Cuba buka tingkap. Cari apa? Buka tingkap malam. Nak cari apa? Cari pokok sujud. Ingat? Cari pokok sujud. Saya pun cari jenuh je. Cari pokok. Jenuh mencari. Nak cari dapat juga sujud. Kata opah tak ada pun. Kata tengok. Ada tu. Mana? Tu. Mana ada? Oh ialah ada opah. Kerana dia marah. Itu juga. Jadi kata ada juga. Sebenarnya Lailatul Qadar yang Allah sebut Lailatun yang ada ta marbutah tu dia bukan berlaku sedetik pada waktu malam, tidak. Lailatun ni maknanya satu malam. Bermula daripada azan Allahu Akbar, azan maghrib tu kita buka puasa dengan makanan yang baik. Walaupun tamar sunnah 3 biji, tamar air suam, lepas tu limah 7 biji kan. Kemudian mutabak 5 biji. Tapi sunnah 3 kurma tu makan. Sunnah makan.
Kita dengan cawan susun, ayo orin, ayo teh tarik, kopi O kan. Orang lain datang lambat, jenuh cari cawan tak cukup. Kita buat nohin je. Cawan kat meja kita ada 3. Lepas tu bagi cawan kat dia dah. Buka puasa dengan baik. Solat maghrib, solat isyak, solat sunat, tarawih. Tadarus Al-Quran, tidur, bangun qiyamul lail. Bersahur pula, solat sunat. Kalau dia buat perkara-perkara ini pada waktu malam tersebut, kalau takdir Allah berlaku Lailatul Qadar, dia dapat ganjaran Lailatul Qadar. Dia bukan sedetik pada waktu malam tu, tidak. Itu sebab dia kata wa qiyamul lailihi tatawwu'a, pada malam harinya dia sibuk beribadat. Maka beribadat, jangan kita kira sini berapa rakaat salat. 20. Masya-Allah. Saya nak tanya dulu, kalau 8 saya diam, kalau 20 memang saya sokong. Yang muda-muda ni pasti buat 20. Selalunya yang tinggal rumah, yang bangun pun dekat seminit baru bangun. Yang bangun cepat tu pergi mana? Ini cerita betul. Dia sembahyang tarawih ni, apakah Nabi kata, barang siapa yang melakukan barang siapa yang melakukan perkara sunat, ganjarannya seperti fardu. Bulan Ramadan ni bulan kita banyakkan ibadat secara fardian. Ada orang macam tak setuju dengan saya. Saya tak setuju tazkirah pada bulan Ramadan. Saya tak setuju. Tazkirah sebelah bulan berbakti. 1 bulan Ramadan ni sibuk beribadat. Banyakkan solat, banyakkan baca Quran. Yang muda-muda ni kena buat. Malu tok-tok, pakcik-pakcik sembahyang 20 rakaat, kita 8 rakaat je. Jangan. Banyakkan solat. Kalau kita yakin buat kat rumah, tak apa buat 8. Nak ceritanya buat 20. Siapa yang buat pada malam tersebut, dia akan dapat ganjaran itu kan? Baik, apa beza dengan lailan pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Lailan yang tidak ada ta marbutah. Maknanya bukan satu malam. Dia sebahagian daripada malam. Bila berlaku waktunya? Kalau dalam riwayat Ummu Hani, yang mana Nabi menetap di rumah Ummu Hani pada ketika itu, ketika mana Ummu Hani buka selak tengok Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kau nak apa-apa ke? Tak payah Ummu Hani, aku okey je." Selak kali kedua tengok Ummu Hani, tengok Nabi Muhammad tak ada. Nabi SAW tak ada dekat dalam bilik. Ummu Hani pun pegang gembar Nabi tu. Aneh lagi. Lepas tu Ummu Hani pun keluar, Ummu Hani masuk balik, selak tengok Nabi dah ada. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1700, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha 300 tahun perjalanan. 2 perjalanan yang jauh ini menurut kajian, menurut kajian berlaku di rumah Ummu Hani, yang Ummu Hani pegang gembar Nabi tu panah. Subhanallah, Masya Allah, berlakunya Isra wal Mi'raj kurang daripada 15 minit. Agak-agak boleh masuk akal. Itu sebab kita bersyukur pada Allah. Kita lahir sekarang. Kalau lahir pada zaman Nabi, agaknya kita ikut Sayyidina Abu Bakar ke ikut Abu Lahab. Nabi balik cerita, tak boleh terima. Tapi Alhamdulillah kita lahir pada zaman ni, kita terima, beriman dengan Allah Ta'ala. Dia nak cerita banyak tentang perjalanan tersebut. Saya tak nak fokus yang itu, tapi saya nak fokus pada apa yang kita nak contohi tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan dan muslimat mati Allah Ta'ala. Yang pertama, Nabi SAW mendekatkan diri dengan Allah ketika Nabi berada dalam kesedihan. Saya mengajar kitab La Tahzan. Kitab La Tahzan, Dr. Abdullah A'id Al-Qarni, dia menulis beberapa risalah berkenaan dengan kita ni jangan sedih. Ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan kita sedih sampai langsung tak boleh nak buat apa-apa. Ingat, Allah selagi mana Allah bagi kita nyawa, bagi kita nafas, kita kena teruskan hidup. Cari keredaan Allah. Kalau tengok dalam peristiwa sirah Nabi ni, ada 3 fasa sirah Nabi. Beli buku sirah nak? Kena beli, letak di rumah. Macam mana kita pernah ngumpul dulu buku Mastika tu, yang merosakkan akal kita dulu. Siapa saya kata buku Mastika rosak akal? Saya bila bawa jemaah pergi umrah, "Ustaz, saya banyak dosa." Banyak dosa lah benda pergi umrah. Tak ada Ustaz, saya takut nanti tak jumpa pintu Kaabah. Sebab apa? Saya baca dalam Mastika, ramai orang tak jumpa pintu Kaabah. Allah, Mastika juga tempat rujukan dia. Mastika kan banyak ada kisah. Orang suka baca yang itu. Kalau dosa, sebab memang setiap ibadat itu ada hikmah persyariatan dia.
Antaranya nak buat umrah dan haji ni kita nak sucikan dosa. Banyak dosa yang kena pergi. Kalau yang kecil-kecil macam ni pergi umrah, dia jadi umrah sunat, tak jadi umrah wajib. Umrah wajib ni umur macam kita banyak dosa, kena pergi. Begitu juga haji. Haji kalau anak-anak besar ni dia tak wajib lagi. Dia kena buat lagi sekali. Nak ceritanya beli buku sirah Nabi ni. Macam mana kita pernah mengumpul buku-buku yang lain. Beli buku sirah, fiqh sirah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada 3 jilid yang telah diterjemahkan. Baca sirah Nabi ni. So anak-anak kita baca, cucu kita baca. Atuk bila cucu balik rumah, himpunkan cucu-cucu semua, mai sini atuk nak bercerita titik, dia nak bercerita sikit tentang Nabi SAW. Mai duduk ramai-ramai, cerita tentang Nabi SAW. Syama'il Muhammadiyah, tentang akhlak Nabi. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, mengiring belah kanan. Mengiring belah kanan ni, dia punya fadilat dia besar. Orang yang sakit, saya pernah kena sakit tahun lepas bulan Ramadan, sakit macam gallbladder stone, empedu, batu dalam empedu. Jadi kawan kata buang saya tak nak buang sebab Allah jadikan batu dalam empedu tu mesti bersebab. Macam kita air mineral kan, dia ada tapih dengan batu. Macam tu juga Allah jadikan benda tu, bila kita makan minyak-minyak tu dia tapih kat situ. Jadi bila makan tak betul, itu yang jadi sakit tu. Jadi saya guna rawat secara sendiri dengan minum air buah, kurangkan tak ada berminyak dan sebagainya. Alhamdulillah sihat. Tapi tidur kena tidur ikut cara sunnah. Kalau tuan-tuan ikut jemaah tabligh, dia ada sebelum tidur tu cerita tentang adab, tazkirah tentang adab tidur. Antara tidur sunnah Nabi adalah mengiring lambung kanan. Mengiring lambung kanan ni sebab apa sunnah? Sebab jantung kita sebelah sini. Bila kita mengiring lambung kanan, dia tak membebani jantung kita. Kalau kita mengiring belah kiri, dia membebani jantung kita. Itu yang kadang bangun, sesak nafas dan sebagainya. Sebab Nabi suruh tidur belah kanan. Saya try tidur belah kanan malam tu. Tidur pula dekat atas lantai ni. Saya dengan staff saya, masa tu Qiyamulail. Saya tidur pukul 12 malam, sampai pukul 4 pagi dia kata, Ustaz tak berumpah badan Ustaz. Tidur 4 jam macam tu je. Tapi alhamdulillah saya bangun, saya sihat. Siapa yang pernah kena batu dalam empedu ni, apa pun tak boleh buat. Merangkak, menerak, siapa yang pernah kena lah. Memang sakit sangat. Tapi ceritanya sunnah tidur mengiring. Sakit tidur mengiring. Baca Syama'il Muhammadiyah. Kena ada kitab-kitab ni di rumah kita. Baca dekat cucu, anak dan sebagainya. Baik. Dalam sirah ni ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa sebelum kenabian. Bermula Nabi SAW berada dalam perut ibunda Nabi sampailah umur Nabi 40 tahun. Nabi kanak-kanak, remaja, dewasa, berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, berdagang di Syam. Sampai umur 40 tahun, yang ni dipanggil qablal bi'athah, sebelum pengutusan kenabian. Kemudian fasa yang kedua, umur 40 tahun hingga umur 52 tahun. Yang ni fasa selepas kenabian. Allah lantik Nabi menjadi Rasul. Wahyu pertama di Jabal Nur tu Nabi terima tu, itulah bermulanya Nabi dilantik menjadi Rasul. 3 tahun dakwah secara sirrian, secara rahsia, di rumah, berpusat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bila Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi bina kekuatan dalaman selama 3 tahun bersama dengan jama'i, orang yang rapat, yang lemah, bukan maksud lemah, dia tak mengancam Nabi. Nabi bina kekuatan dalaman supaya nanti bila Allah perintahkan jaharkan dakwah kepada sekalian orang awam, kepada orang musyrikin yang lain, maka Nabi ada kekuatan dalaman. Allah perintahkan. Masa itulah bermulanya ancaman hebat terhadap Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Boleh baca sirah. Apa ancamannya? Ancaman bunuh, itu dah tentunya. Al-hasarul iktisadi, sekatan ekonomi. Selama 3 tahun perjanjian itu tergantung di pintu Kaabah, mu'allaqun 'inda babil Kaabah. 3 tahun. Termeterai 2 tahun. Di kanda saya ni, Ustaz Hussein. Jadi segan nak ceramah. Mu'allaqun 'inda babil Kaabah. Tergantungnya perjanjian itu di pintu Kaabah selama 3 tahun. Tapi terlaksana 2 tahun. Apa yang dimakan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi? Daun-daun dan ranting-ranting kayu. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid meninggal asbab sakit perut, makan daun-daun dan ranting-ranting kayu.
dipulaukan di Syi'ab Bani Muttalib, satu lorong antara dua gunung. Kemudian apa lagi ancaman? Al-idza, disakiti. Khabbab bin Al-Arat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu, ya Rasulullah, kita ni dah kena seksa teruk sangat dah. Engkau boleh tak doa kepada Allah, minta Allah mudahkan urusan kita? Ya Rasulullah, ya, alla tad'u Allah lana. Dia kata apa? Laqitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdah wa huwa fi dhillil Ka'bati wa qad laqina min musyrikin shiddah. Khabbab jumpa Nabi, mengadu. Ya Rasulullah, kami ni, kita ni dah kena seksa, sahabat-sahabat kena bunuh. Ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang mati. Allah tad'u Allah lana, tak boleh doa pada Allah, minta Allah permudahkan urusan. Doa Nabi ni dikabulkan Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi doa, minta apa Allah bagi. Antara mukjizat Nabi ni, minta pada Allah, Allah kabulkan. Mukjizat Nabi. Apa lagi? Banyak. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi kita bukan wahyu. Jangan dapat mimpi malam tadi, besok dia buat hair pula. Jangan. Mimpi kita bukan wahyu. Bomo tak bomo? Jumpa bomo kan? Bomo kata, besok datang. Malam ni saya akan dapat mimpi, besok saya khabar. Kita pun datang besok. Datang besok, nak tahu mimpi apa, bayar pengeras dulu. Tak betul tak tidak di mimpi. Mimpi dia bukan wahyu. Mimpi Nabi wahyu. Apa lagi? Tidurnya Nabi itu jaga antaranya. Nabi tidur, hati Nabi jaga. Kita jaga pun tidur. Buka mata luar, tapi tidur. Itu antara mukjizat Nabi SAW. Allah tad'u Allah lana. Wahai Rasulullah, tak boleh ke kau doa kepada Allah, minta Allah hancurkan mereka yang menyekat dakwah kita, yang menyakiti kita. Nabi marah permintaan Khabbab ni. Wahai Khabbab, laqad kana min qablikum la yamshutu bi mashatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asab ma yusarrifu dhalika 'an dini. Wahai Khabbab, kamu tahu umat-umat terdahulu lagi hebat mereka tempuh pelbagai ujian, cabaran, ancaman bunuh. Mereka sesekali tidak pernah berganjak setapak ke belakang untuk minta pada Allah ringankan sikit azab yang telah mereka dapat daripada musuh mereka. Mereka tak pernah minta pada Allah ringankan. Kalau ikutkan apa azab yang mereka kena, la yamshutu bi masyatil hadid. Mereka disikat dengan sikat-sikat besi yang dibakar dalam api. Daripada belakang ni tarik sampai ke kaki. Maduna 'idhamihi min lahmin aw 'asab. Terkena kepada tulang-tulang, berkumpulnya daging dan urat di hujung kaki. Ma yusarrifu dhalika 'an din. Mereka sesekali pun tidak pernah minta pada Allah untuk ringankan azab ke atas mereka. Wa yataminallahu hadzal amra hatta yasira rakiba min Sana'a ila hadral maut. Mereka berdoa supaya Allah sempurnakan urusan menangnya Islam ini seluruh dunia sehingga ke hadral maut. Di mana ni Sana'a hadral maut? Di Yaman. Akhirnya Islam tersebar ke seluruh dunia. Baik, nak cerita tentang penyiksaan tu. Dan banyak lagi lah antara penyiksaan Nabi berdakwah di Taif, nanti boleh buka. Baik, dengan fasa yang kedua ni, Nabi berhadapan dengan ujian yang banyak. Allah hiburkan hati Nabi dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu dia kata apa? Kesedihan yang Nabi tempuhi, Allah hiburkan hati Nabi dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu sebab bila kita sedih, bila kita ada masalah, kita kena cari Allah Ta'ala. Dr. A'in Abdullah Qarni tu ada tulis, dia baca, la tahzan tu, jangan bersedih. Cari Allah. Ya, cari Allah. Sebab kadang-kadang hati kita ni susah nak rapat dengan Allah kerana masih ada maksiat yang berbaki dalam diri kita semua. Saya nak sentuh juga tentang penyucian jiwa dalam diri kita ni. Sama juga. Disebabkan maksiat hati kita ni terlalu banyak, menyebabkan kita susah nak tenteram hati. Tak boleh. Selagi mana ada maksiat, hati bermaksiat. Jadi dalam proses, saya masukkan juga tentang pembelahan dada Nabi SAW adalah konsep penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs. Macam mana caranya? Dalam tasawuf dia ada ajar. Ya. Bila kita ada bila kita nak hindar, macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada dosa? Antaranya disebut
Hindar daripada dosa dengan taubat. Ya. Kalau taubat kita ni, taubat biasa-biasa. Nak cerita ulama punya takut nak buat dosa ni. Takutnya nak buat dosa sebab nak sucikan diri. Sebab bila buat dosa ni menyebabkan hati jadi gelap. Nuktatus sauda, walaupun satu titik hitam dalam diri tu, kalau banyak akhirnya dia akan selaput, akan jadi keras macam batu. Macam mana hati keras? Nak ingat Allah, susah. Sebab dalam konsep penyucian jiwa ni, dia mesti kena tahalli, mula takhalli, tajalli. Oh, ni semua tahu tak salah kan? Apa dia takhalli? Kita kena buang segala maksiat. Bila kita tak boleh nak kata tak ada maksiat dalam diri kita ni, ataupun dosa. Oh, saya alhamdulillah Ustaz, sejak pencen penjara ni, penjara pula. Saya tak ada dosa buat pada Allah Ta'ala. Oh, jangan sebut macam tu. Oh, setengah dosa kalau sebut begitu kan. Sebab manusia tak boleh lari pada dosa. Bila berdosa, taubat. Jadi ulama' tasawuf dia beritahu ada 4 peringkat taubat. Kita di mana? Kita tengok. Yang pertama, taubat orang awam. Kalau taubat orang awam ni, dia taubat daripada dosa dan juga maksiat. Jadi kita buat maksiat, kita buat dosa, kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Ya, memang kita kena bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Buat dosa, taubat. Walaupun dosa itu berulang kali kita buat, tak apa. Taubat. Sebab Allah Maha Pengampun. Ada satu hadis Nabi kan, tentang pengampunan Allah. Ada seorang itu, saya sebut mafhum, ada seorang itu dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, dalam masa yang sama dia kata, wahai Allah, aku melakukan dosa dan aku tahu engkau berhak untuk seksa aku. Tapi aku buat juga dan aku bertaubat. Kali kedua dia buat yang sama juga, dia bertaubat. Akhirnya di akhirat Allah kata apa? Wahai fulan, aku ampunkan kamu walaupun kamu buat dosa yang sama, tapi kamu rasa diri kamu bertuhan. Nak cerita Allah, rahmat Allah luas. Ada seorang dalam hadis juga yang bila dia mati, dia beritahu pada anak-anak dia, dia kata, kalau ayah mati esok, tolong hancurkan jasad ayah, taburkan jasad ayah ni di merata tempat. Oh, maksudnya kata blender lah, blender hancur. Tabur kat sana, jangan bagi setempat. Lepas tu bila mati, Allah tanya pada dia, kenapa kamu suruh anak-anak kamu hancurkan jasad kamu? Wahai Allah, aku takut ya Allah, bila jasad aku sempurna macam ni, bila mati, engkau akan seksa aku disebabkan dosa yang aku buat pada engkau ya Allah. Jadi aku takut aku kena seksa. Aku rasa engkau memang berhak untuk seksa aku. Aku yakin, aku minta anak aku hancurkan jasad aku. Apa kata Allah Ta'ala? Disebabkan kamu rasa aku ini berhak untuk seksa kamu atas dosa kamu, kamu rasa diri kamu bertuhan, aku ampunkan dosa kamu. Allah tak seksa dia. Nak ceritanya, pengampunan Allah luas. Jadi buat salah, taubat. Taubat awam. Naik lagi tingkatan seterusnya. Taubat yang paling hebat. Apa dia? Taubat daripada kecuaian dan kelalaian. Ini tahap siapa? Ini tahap orang yang lagi hebat. Dosa dia tak buat, maksiat dia tak buat, kecuaian dan kelalaian. Allah, hari ni aku tak sembahyang duha hari ni, ya Allah. Tak sembahyang duha, dia rasa dosa. Aku istiqamah puasa Isnin dan Khamis. Tak puasa Isnin dan Khamis pun rasa dosa. Hari ni aku tak istighfar 1000 kali pun rasa dosa. Padahalnya perkara sunat benda tu. Istighfar ni kan. Oh, istighfar ni besar dia punya fadilat dia. Abu Nabi kata, man lazama istighfaru, pada siapa yang melazimi istighfar, kan kata Nabi SAW, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitan itu jalan keluar. Wa likulli hammin faraja. Setiap kesamaran ada orang kata apa, setiap kesusahan itu ada jalan keluar. Maksudnya sempit, jalan keluar. Susah, senang. Itu maknanya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan rezekikan kepada dia dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amal 1000 kali sehari. Zikir, istighfar pada Allah Ta'ala. Itu taubat orang yang hebat. Yang ketiga, taubat daripada lintasan yang jahat. Ini paling hebat. Yang mana seseorang itu dia
Kalau dia ada dalam hati, dia tak buat jahat, dia tak cuai, tak lalai. Tapi kalau dalam hati dia ada lintah nak buat jahat sikit, dia rasa berdosa pada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang niat nak buat jahat, belum buat jahat lagi, dia tak dapat dosa. Berbeza dengan orang yang niat nak buat baik, tapi tak buat baik lagi, dia dapat pahala. Dosa, kalau lintah dalam hati nak buat dosa, buat jahat, tak dapat dosa lagi. Tapi untuk orang yang hebat ni, lintasan nak buat dosa, buat jahat itu pun, dia rasa berdosa pada Allah, dia bertaubat pada Allah. Dan yang keempat, iaitulah bertaubat lihat perkara-perkara yang indah. Oh, perkara dunia. Oh, cantiknya rumah ni, cantiknya kereta, cantiknya jam, cantiknya handset. Dunia ni Allah apa dah salah nak tengok rumah cantik tak? Rumah kita nak raya ni tukar langsir, baju Melayu kita butang, cantik butang Melayu kan. Kita sampai tahap yang keempat ni, yang dia tak ada rasa nakkan dunia, tengok kecantikan dunia itu pun dosa bagi dia. Ya Allah, kita yang mana? Kita rasa yang pertama pun belum tentu lagi. Yang keempat tadi, yang pertama yang saya sebut tadi. Tapi yang lain tu Masya Allah, seperti macam puasa lah, khawasul khawas dan sebagainya. Jadi ini di antaralah penyucian diri kita, antara kita cari Allah bila kita ada masalah. Mudah-mudahan Allah tenangkan jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sentuh berkenaan dengan kepentingan solat. Kepentingan solat. Tuan-tuan muslimat berarti Allah Ta'ala. Sonok saya datang kampung ni. Ni kampung kan? Kampung apa? Batu Tiga. Madu Tiga. Batu Tiga. Oh, Madu Tiga. Jadi, seronok datang kampung ni. Surau macam ni, dia seronok bukan apa. Kita ada ahli qaryah gitu. Macam masjid kita orang, Ustaz Muhsin ni tak ada ahli qaryah. Orang luar datang kan. Kita tak ada yang ahli qaryah tetap macam kampung. Saya seronok masjid kampung ni. Masya Allah, tengok ramai datang kan. Oh, kita pergi azan ni. Sila. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik. Salah satu perkara penting dalam Al-Isra' wal Mi'raj adalah Allah fardukan ibadat salat. Saya rasa saya tak ada cerita tentang yang itu, tentang tawar-menawar tu saya rasa semua tahu. Kita nak cerita tentang ibrah daripada solat tersebut, iaitulah kepentingan solat terhadap diri. Setiap ibadat, macam saya sebut tadi, Allah Ta'ala letakkan ada hikmah pensyariatan. Kalau puasa nak capai taqwa, kalau haji dan umrah nak hapuskan dosa, zakat nak suci diri dan juga harta. Tapi kalau solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan munkar, maksiatlah. Tapi kadang-kadang kita solat tapi bermaksiat. Ini mesti spek solat tu ada yang tak cukup, tak kena. Tapi walau bagaimanapun jangan tinggal solat, kena buat. Solat dia punya hikmah persyariatan utamanya adalah nak cegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sentuh tentang kepentingan kita solat fardu secara berjemaah. Kena datang jemaah. Walaupun dengar macam fardu kifayah, tapi kena datang berjemaah. Nabi sebut athqalus salawati 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat subuh dan solat isya secara berjemaah. Ini maknanya yang lelaki ni kena datang sebagai jemaah. Kita surau kita ni ada tempat perempuan, ni bukan orang lain, orang kampung kita juga dah. Ada orang tanya saya, tempat bagi perempuan nak sembahyang untuk kita di Malaysia ni, bagi saya sembahyang di masjid, di surau. Sembahyang di rumah lah Ustaz. Habis apa gunanya ada ruang solat wanita? Tak buat, nanti masalah pula kan. Kalau nak buat kriteria masjid, kita ada ruang solat wanita, maknanya boleh sembahyang di masjid. Kalau di kampung kita ni sembahyang berjemaah di masjid. Ingat orang dulu, orang kampung dulu. Saya masa di kampung, mak saya tu, setiap waktu datang ke masjid. Subuh Jumaat lagi lah, ramai datang ke masjid yang perempuan. Tapi bukan nak kata apalah, sejak COVID melanda ni memang peratusan hadir solat jemaah ni kurang. Orang dah selesa tak sembahyang Jumaat, dah selesa tak sembahyang jemaah. Kita kena datang jemaah. Tambah anak-anak kecil ni kan, biar dia orang datang sembahyang jemaah. Kalau dia orang lari-lari, bising, tegur, kata jangan lari, jangan bising, sembahyang. Jangan disepak dia flying kick je budak-budak ni. Macam video yang tersebar tu. Jangan, tak boleh. Kita dulu pun macam tu juga. Saya dulu di kampung ni buah ni masa kecil tu. Bersujud masuk dalam kain orang. Zaman-zaman saya dulu di kampung dulu. Main merocun tengah bulan Ramadan. Imam jadi imam tarawih. Kami main merocun kat tepi ni. Terlangkau 3 ayat imam tu. Alhamdulillahi Rabbam ihdinas siratal mustaqim. Terkejut. Dah habis sembahyang tu memang kena tempik. Apa main merocun ni? Lari. Tapi bila time mori, dia mau panggil. Budak-budak main merocun tu ni. Makan dulu. Dia orang panggil makan. Naikkan budak-budak. Orang dulu suruh budak-budak makan dulu. Orang sekarang, budak-budak, orang tua makan dulu. Sekarang orang tua makan dulu. Dulu tak, budak-budak bagi makan. Sebab apa? Ini yang akan menggantikan tempat kita. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Kita ni duk ada di sah depan. Satu hari nanti dia orang pula yang akan ada di sah depan. Raihkan mereka ni. Dia orang main dalam masjid dan surau. Daripada duduk di rumah main game, menghadap TV dan sebagainya. Allah, hiburan yang melampau dalam TV, dalam handset. Kalau kita tak kawal, macam-macam boleh anak-anak kita tengok. Cucu kita. Ya orang datang masjid, tak apa. Pengimarahan masjid di tempat kita ni paling utama. Di samping itu saya nak sentuh tentang ukhuwah sama juga. Ukhuwah dalam masjid ni kena jaga. Kalau ada di antara kita yang bermusuh, antara kita ni, kalau ada yang bermusuh satu sama lain, tolong minta maaf dan maafkan.
Sebab apa? Kita nak bila kita mati esok, sahabat-sahabat ini mendoakan keampunan bila kita mati nanti. Ni yang akan sembahyang jenazah kita esok. Apa orang sekarang bergaduh buat politik? Ya Allah, takut tengok bergaduh buat politik. Saya rasa zaman bergaduh politik ni, dia kembali balik pada zaman sekarang. Zaman dulu dan zaman sekarang dia kembali balik. Hari tu rasa macam dah okey sikit lah. Tiba-tiba kembali balik. Oi, tengok ekstrim sekarang. Orang Islam. Orang bukan Islam, dia orang nampak macam tak baik. Tapi kita tak tahu di belakang macam mana. Yang kita memang tak baik semua. Sampai sudah tak baik. Saya ada seorang sahabat. Dia tukang masak udang galah untuk sidang parlimen. Dia kata dia kena masak berapa ratus ekor lah, udang besar-besar lah. Ditugaskan untuk masak. Dia kata, Ustaz, kalau tengok ahli parlimen ni, Allah, sedih tengoknya. Kenapa Haji? Adalah, dalam parlimen memang nampak bergaduh. Bergaduh pompang-pompang parti ni, bergaduh dengan parti ni kan. Saya orang berjawab awam kan. Kita berjawab awam. Saya lah. Untuk pencen, tak apalah. Jadi bergaduh. Ni tak suka ni. Bergaduh, bertikam lidah dan sebagainya. Tarik balik lah macam-macam lah kan. Bila isytihar sidang dewan ditangguhkan sehingga jam 2, semua keluar berehat, makan dekat belakang, yang bergaduh ni duduk semeja betul buat apa? Betul, dia cerita saya. Weh, minta maaf lah tadi, aku bukan apa, biarlah kita dah telajak sangat. Macam tu sembang ni, minta maaf tadi. Sana memang duduk biasa lah tu, perbahasan macam tu lah. Kita nakkan kesefahaman. Tapi cara gaduh tu macam, weh, bermusuhan tunggu, kira musuh terus lah. Tapi siapa yang bermusuh? Kita yang tengok sidang parlimen live, dia hentam parti yang kita sokong, kita akan bermusuh dengan orang yang hentam parti kita. Betul tak? Sampai masuk kedai kopi, ada orang tu malas lah aku. Habis-habis. Contoh, saya bagi contoh. Saya nak tanya tuan-tuan, perempuan, ibu ayah sekalian. Kalau kita mati, orang yang kita sokong tu, dia mendatang ke sembahyang jenazah kita? Yang sembahyang jenazah kita siapa? Ni orang ni. Yang kita bergaduh ni. Itu sebab saya setuju. Titah Duli yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak, ahli politik tak boleh bercakap dalam rumah Allah. Saya setuju. Walaupun ada orang kata tak boleh. Selagi mana dia ada jawatan, dia ahli parlimen ke apa ke, walaupun dia kalah ataupun dia menang, sebab dia ada muyul, dia ada berat kepada suatu parti, tak boleh berucap dalam masjid, nanti jadi fitnah. Saya setuju. Sebab masjid tempat penyatuan, bukan tempat perpecahan. Waktu ramai orang tak setuju. Tak apa, ramai lagi ustaz-ustaz lain boleh berceramah. Jangan bagi ustaz yang ada politik. Masalah. Sebab apa? Kita berpecah. Kita kena bina ukhuwah sama kita. Saya ingat dulu, zaman-zaman dulu. Ini nak cerita bab ukhuwah ni, sebelum Nabi pergi Isra dan Mi'raj, Nabi bina ukhuwah sama Nabi. Itu saya nak sentuh bab tu. Ibrah dia. Dulu ingat, kita masak ramai-ramai, bubur Ashura. Apalagi kalau kenduri kahwin. Mana pergi semangat dulu? Tak ada habis lah. Ini hidupkan balik. Ini ukhuwah sama kita. Baik. Seterusnya, Nabi SAW, ini keberapa yang keempat saya rasa. Iaitulah Nabi berkata-kata bila perlu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi tengok, Nabi diam. Nabi tanya, apa itu wahai Jibril? Ini menggambarkan tentang umatmu yang makan harta anak yatim. Ini makan harta secara zalim. Ini yang mengumpat selama-lamanya makan daging yang busuk. Yang ini memilih daging yang busuk sebab dia memilih berzina daripada isterinya yang halal. Semua tu, tapi Nabi tanya benda, lepas tu Nabi dijawab, Nabi diam. Maksudnya Nabi tak ada bercakap benda yang tidak baik. Baik, sini saya nak ambil, dia punya ibrahnya adalah, kita kalau bercakap ini, mestilah bercakap perkara yang baik. Yang mana Nabi SAW, bila bercakap qaulan karimah. Apa qaulan karimah? Cakap memuliakan orang. Qaulan karimah. Dalam Quran disebut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau nak ikutkan kita punya marah tak? Orang cuik kita, rasa nak marah. Dosa mulut ni. Dosa mulut, dosa tangan. Hentam dekat dalam WhatsApp group. Hentam mulut sebagai contoh. Saya ingat kata Imam Syafi'i, rintitan daripada ayat Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila bercakap, hendaklah bercakap yang kita menyampaikan cara balas dengan sejahtera. Imam Syafi'i kata apa? Yukhatibuni safihu bi kulli qabhin
fa akrahu an akuna lahu mujibah. Saya kalau ceramah bercakap ni, saya suka bawa syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Bila ada orang yang bodoh yang bercakap dengan aku ni, aku tak suka nak jawab. Diam je. Itu sebab kalau orang ajak kita bergaduh, maki hamun kita diam. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi. Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tidak dikatakan orang yang kuat itu orang yang tubuhnya sasa, dia boleh hentam orang. Yang kuasa yang dia ada. Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bila diprovok kan, dia boleh sabar. Dia tahan, dia tak marah. Tapi nak ceritanya bukan langsung Nabi tak marah, Nabi ada marah. Antara Nabi marah kalau orang yang mempersendakan agama. Macam kes Mahkamah Syariah Kelantan tu, kita kena marah tu. Kita marah. Itu mencalar imej Islam. Kita kena marah lah. Lantak demo lah, yang penting pencen aku masuk setiap bulan. Apa tu? Kena ada rasa sensitif dengan agama. Yukhatibuni sabfihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujibah. Bila orang bodoh bercakap dengan aku, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, aku lebih suka diam, aku tak nak jawab. Yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin yazidu ihraqu tiba. Bila dia ajak kita, provoke kita untuk bersama dengan dia dalam bercerita ataupun bersama dengan dia untuk lanjutkan perkataan yang bodoh ni. Yang bodoh, perkataan bodoh ni maknanya ajak berdebat ke bergaduh dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, jadilah seperti Ud. Kata yazidu safahatan fa azidu hilma. Tambah lagi kebodohan dia kalau kita diam tak sahut apa yang dia minta kita sahut. Ka'udin yazidu ihraqu tiba. Jadi seperti Ud. Apa dia Ud? Kayu Ud yang bukhur tu, yang gaharu tu, bila dibakar kan, dikeluar bau wangi. Lagi dibakar, lagi keluar bau wangi. Jangan jawab. Idza khataba as-safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi as-sukutu. Imam Syafi'i sebut lagi, bila disebut diajak kita bercakap orang bodoh ni, fala tujibhu fa khairu min ijabatihi as-sukutu. Sebaik-baik jawab adalah kita diam. Fa in kallamtahu farajta anhu. Kalau kita ya ke? Sudah tu. Memang sambung lagi lah cerita tu. Farajta anhu, dia akan buka lagi cerita tu lagi besar. Wa in khallaitahu kama yamutu. Tapi kalau kau biarkan, dia seperti tiang yang mati. Maksudnya dia bercakap dengan tiang yang mati. Kita ibarat tiang yang mati kalau kita tak sanggup. Qalu sakatta wa qad khusimta qulta lahum innal jawaba li babi syarri miftahu. Dia akan kata, ni diam ni, ada makan dedak ni, tak banyak sambung kan. Tak apa, diam, sambung. Innal jawaba li babi syarri miftahu. Ingat, Imam Syafi'i kata, kamu jawab je, dia akan buka lagi keburukan. Wasumtu an jahilin aw ahmaqa syarafu. Kamu diam terhadap orang jahil ni, akan nampakkan kemuliaan kamu, akan nampak kehebatan kamu, keizzahan kamu, kemuliaan kamu. Ya. Wa fihi aidan li sawnil ardi islahu. Dalam masa sama dia akan pelihara kita punya maruah diri. Saya suka yang rangkap akhir kata Imam Syafi'i. Amma taral usda tukhsha wa hiya samitah wal kalbu yukhsha li umri wa huwa nabbah. Kamu tengok singa. Singa ke rimau samalah, tapi disebut singa, usda ni singa. Kita tak tahulah, saya ni suka pergi zoo bawa anak-anak. Ni anak saya Insyirah tu, nombor 3 tu, Walid jom pergi zoo. Nak bawa anak saya, baby Sulhi tu, baru sebulan lebih. Mana dia tahu nak tengok binatang dia tu. Tapi nak pergi zoo, seronok pergi zoo. Saya memang seronok pergi zoo. Yang tak larat pergi zoo ni, anak-anak saya tak suka naik kereta api, suka jalan kaki. Zoo negara Ustaz Mohsin, dekat 5 kilo Ustaz, jalan kaki. Ya Allah, demo. Kita ngikut jugalah. Anak-anak apa tahu penat. Dia tak nak naik kereta api sebab dia nak singgah setiap binatang tu nak tengok. Tapi kalau pergi zoo, binatang yang paling kita nak tengok apa dia? Ada tulis kucing hutan, tikus mondok. Nak tengok tikus mondok? Tak payahlah tengok tikus, tengok arnab. Kita nak tengok apa? Singa dan rimau. Jarang nak tengok. Saya tak ada singa dan rimau lah. Binatang yang tak ada. Kan ada orang boleh rimau sini? Tak payah pergi zoo, ada orang boleh rimau. Kalau kami dekat belah tambun Tanjung Hutan tu, ada rimau dah kena tangkap semalam. Seekor rimau besar kan, kena tangkap. Saya ceramah di Batu Lapan An-Nur, Masjid An-Nur dekat Tanjung Hutan minggu lepas hari Sabtu.
Saya kebetulan sebut tentang kata Imam Syafi'i ni. Saya bercakap lah, kalau pergi zoo ni suka tengok rimau. Oh, kami tak heran Zat, rimau ada belakang rumah kami dah. Rimau dah jumpa dah rimau. Kita kalau pergi zoo nak tengok rimau dengan singa. Bila pergi zoo, saya pergi dekat 10 kali ni. Sampai dekat tempat rimau dengan singa ni. Dia buat apa? Mandi, dijilat bulu dia tidur. Jadi yang duduk kat situ bukan saya seorang je, yang lain-lain pun apa sebutnya? Ngaum lah singa. Oh. So dia mengaum. Sampai kita ambil video. Mengaum lah. Tengok dia menggeliat sikit, dah ambil video. Sebab nak tunggu dia mengaum. Dia tak akan mengaum je. Saya rasa 10 kali saya pergi zoo, baru sekali dia mengaum. Saya sampai dekat zoo Taiping tu, dekat pintu tu dengar dia mengaum. Berbalas sebelah mengaum. Kita pun lari dah pergi dekat tempat singa tu. Sampai tu, dia diam. Ngaum lah. Dah, tak ada ngaum sampai sudah. Nunggu dekat setengah jam, nak tunggu dia ngaum. Tak ada ngaum. Singa kalau mengaum, macam mana hati kita? Rasa macam berderuh jantung kan. Rasa macam takut. Kata Imam Syafi'i, amma taral usda tukhsha wa yasamitah. Kamu tengok, singa ni kalau mengaum, sekali dia mengaum, orang semua takut. Jadi seperti singa. Bila bercakap, orang hormat kita. Wal kalbu yukhsha li umri wa nabbah. Anjing kalau menyalak sekali okey, dua kali, 3 kali menyalak, ada orang ambil video, anjing menyalak. Tak ada. Kita anjing ni, saya pergi, aku penggai mati juga anjing ni. Anjing kalau menyalak, lama kelamaan orang jadi tak suka dengar. Jadi orang yang suka hentam-hentam orang kan. Yang suka cakap benda-benda yang, maksudnya yang mengajak mengaduh dan sebagainya, iaitu kata Imam Syafi'i, seperti anjing yang menyalak. Jadi kita sama-sama jaga. Banyak lagi sebenarnya saya nak sebut pada hari ini. Jadi cukuplah sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini memberi pengajaran kepada kita semua. Jadi saya ulang balik yang pertama tadi, ya, kita kalau sedih kena cari Allah. Taubatlah. Dosa banyak macam mana, taubat pada Allah Ta'ala. Allah suka yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada masalah, cari Allah. Sabar, salat. Sabar, salat. Yang kedua tadi, solat fardu secara berjemaah. Kena jaga. Ingat, yang datang ramai. Kalau boleh setiap hari ramai macam ni. Datang semayang. Kalau tidak bersubuh dan isyak. Subuh tu utamanya. Kita kalau tidur malam awal, pesan pada anak, malam ni tidur awal. Kenapa? Besok nak pergi Kuala Lumpur. Kenapa tak pernah kata anak tidur awal? Sebab apa ya? Kita nak semayang subuh berjemaah. Tak pernah mindset kita begitu. Cuti, boleh lajak tidur. Kenapa mesti begitu? Tuan-tuan cuba amalkan semayang subuh berjemaah. Dia ada kekuatan yang lain. Kita nak tidur lepas subuh pun tak lama. Benda ni kena buat. Penting sangat. Buat pula 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ataini qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. Kekayaan sebenar. Kekayaan yang apa kayanya lebih daripada dunia dan seisinya. Hanya 2 rakaat sebelum subuh. Solat fajar. Buat, jangan tak buat. Jangan tunggu dah tangguh-menangguh, tak buat. Ialah saya sekali pernah terlajak subuh tu biasa. Tapi terlajak subuhnya 29 hari. Sehari je subuh. Itu bukan terlajak. Itu memang saja lajak. Dia kalau terlajak 29 hari, 28 hari dia semayang subuh berjemaah, sehari je dia culah 2 hari. Okey tak? Itu biasa manusia. Tapi kena azam. Tidur awal, tidur lewat pun kalau biasa subuh, tidur lewat macam mana pun subuh. Dia mesti jaga, dia pergi semayang. Pergi semayang di masjid. Datang rumah Allah Ta'ala ni. Ini kereta ada 4 buah. Motor ada 3 buah. Motor 250cc, 150cc, 70cc pun ada, simpan. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hujan lebat. Sebiji kereta pun tak keluar. Pergi juga lah, bawa motor, bawa payung. Orang kata, bang, kereta kan ada? Kereta dah basuh, kilat tayar ni kalau lecah, kotor balik. Tak apalah, pergi. Elok pergi, terbang payung, patah balik. Apa hal bang? Payung dah terbang, semayang di rumah. Habis kereta ni apa dibuat? Kena jawab ni. Esok Allah Ta'ala tanya. Kereta tak gerak pergi rumah Allah Ta'ala. Kami ada seorang kenalan Datuk Ghazali. Dia tu, anak dia seorang, di KL. Dia pencen. Dia pengurusi masjid kami lah. Pergi rumah dia, ada 6 biji kereta.
Macam-macam lah. Mercedes, Vefire, Honda Accord, Honda Civic. Macam-macam lah. Saya kata, Tok, banyaknya kereta. Ini sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Rupanya dia buat. Dia buat dia tu. Saya takut Allah tanya. Tapi saya nak jual sayang je lah. Beli dekat 300,000. Jual 30,000. Kan rugi. Dia tak nak jual. Dia rotak kewangan ni. Dia kerugian tu dia pakai sama sudah. Memang dia buat. Subuh bawa ni, zuhur bawa ni, asar. Semua dia bawa pergi sembahyang. Itu memang betul. Dia gunakan manfaat tersebut. Sembahyang jemaah ni. Yang ketiga, ukhuwah sesama kita kena jaga. Macam sebut tadi lah. Amat penting sangat. Yang keempat, berkata dengan perkataan yang baik supaya orang senang dengan kita. Wallahualam, cukup sekadar 4 ini. Yang baik pada Allah, yang kondisi sendiri. Terima kasih pada Tuan Haji Jamaluddin, Tuan Haji Thani yang menyebut saya, juga Asbab Ustaz Muhsin yang mencadangkan nama saya sampai juga ke tapah pada hari ini. Yang baik pada Allah, yang kurang di saya sendiri, mohon maaf terhadap bicara terkasar bahasa. InsyaAllah ada masa dan kelapangan kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Tuan Kifli, Musi Majlis dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Tuan Syed.